Sayang, 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 sayang. Sayang, sayang, sayang. Tengok dia jawab apa. Pening, pening. Assalamualaikum. Sekarang ni semua orang termasuk nenek diorang, termasuk kucing diorang tengah kalut dan tengah sibuk bercakap tentang ChatGPT, satu AI yang dianggap sangat-sangat revolutionary, yang sangat-sangat hebat, di mana kalau kita tanya apa-apa je soalan, bukan setakat tanya soalan, kalau kita minta dia jawab soalan tu dalam bentuk-bentuk tertentu macam pirate punya bahasa ke, cakap macam bahasa hang tuah ke, ChatGPT ni boleh buat, dan dia adalah kiranya satu step up, satu penerusan yang lebih revolutionary terhadap apa yang kita panggil sebagai AI ataupun Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi cerita dia daripada dulu lagi kita duk buat kecerdasan buatan ni nak dekat 100 tahun dah. Tapi dulu kita start dengan apa yang kita panggil sebagai Turing test ataupun ujian Turing. Dalam ujian Turing ni dia kata kalau kita boleh buat satu komputer ataupun satu robot tu, bila kita berbicara, bila kita cakap dengan robot tu, apa yang dia keluarkan oleh robot tu sama macam manusia, maksudnya robot itu telah melepasi Turing test tersebut lah. Jadinya inilah yang dibuat, yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha AI ataupun robot daripada dulu, nak cipta kiranya satu robot, satu AI yang boleh berbicara, yang bila manusia nampak rasa macam sebiji macam manusia. Dan ini kiranya telah berjaya lah kot dicapai oleh ChatGPT ni, satgi kita nak tengok. Dan satu lagi, ChatGPT ni dia adalah menggunakan neural network. Dan ni menarik juga sebab neural network ni dia ambil daripada konsep dan proses otak. Jadi dia check otak kita dia berfungsi macam mana, lepas tu dia apply kepada AI ni. Okey, contohlah kita tanya 2 beruang tambah 1 serigala ada berapa binatang? 3 haiwan. Ini dia ambil bahasa Indonesia, tapi logik lah. Sebab apa? Sebabnya ChatGPT ni cara dia berfungsi adalah dia ambil begitu banyak teks-teks yang ada dekat kiranya dalam dia punya database tu lah. Dan setiap kali kita tanya soalan, apa yang dia akan buat adalah dia tengok contohnya keyword beruang, serigala, binatang ni, dan dia akan tengok, dia akan bandingkan dengan dia punya set data teks yang terlampau banyak tu. Lalu dia akan fikir, okey, berapa peratusan jawapan yang paling tepat, kiranya apa percentage keyword yang paling tepat untuk aku kaitkan dengan apa yang ditanyakan oleh manusia ni lah. Jadi 2 beruang tambah 1 serigala ada berapa binatang? 3 haiwan. Maksudnya dia boleh tahu konsep beruang dengan dia boleh tahu konsep serigala, dikategorikan dalam kategori haiwan. Tapi sekarang kita nak uji, dan ini adalah ujian yang sangat-sangat penting lah kepada AI. AI ni ialah dia boleh keluarkan teks, tapi dia faham tak teks tersebut? Jadi kita nak tanya beberapa soalan-soalan bingung, soalan-soalan merepek kepada AI ni, nak tengok dia jawab macam mana. Okey, 3 pensel tambah 2 kereta bersamaan berapa? 3 pensel dan 2 kereta adalah jumlah yang tidak dapat diberikan kerana pensel dan kereta adalah jenis barang yang berbeza dan tidak dapat dikombinasikan untuk menjadi satu jumlah. Bagus. Oh, dahsyat. Jadi dia boleh tahu trick question ni yang biasanya ditanyakan oleh cikgu matematik dalam kelas lah, menyampah lah pula. Cikgu tanya, ada 2 apple tambah 3 pensel dapat berapa? Kita pun macam 2 tambah 3, 5 lah kot. Mana boleh 5 apa kan? So maksudnya AI boleh tahu bahawa ini adalah tak betul lah. Bagus. Tapi tak apa, kita nak tanya soalan-soalan yang lebih bingung. Dalam pertandingan lumba lari, Ali memotong orang terakhir. Apakah posisi Ali sekarang? Jika Ali memotong orang terakhir dalam pertandingan lumba lari, maka posisi Ali sekarang adalah sebagai pemenang. Apa benda ni? What? Ada boleh. So maksudnya
Ini confusion tahap tinggi ni. Jadi soalannya adalah satu lagi trick question. Sebenarnya kau mana boleh potong orang yang terakhir? Kalau orang tu terakhir yang paling belakang, macam mana nak potong? Tapi dah lah sepatutnya dia jawab macam tu lah. Sepatutnya tak boleh potong orang yang terakhir. Tapi dia kata kalau kita potong orang yang terakhir, maka Ali adalah pemenang. Mana boleh potong orang terakhir? Saya mohon maaf, itu adalah kesalahan dari pihak saya. Potong orang tidaklah ada. Dia macam potong fair play apa benda. So maksudnya okay, kat sini kita boleh nampak sedikit loophole lah. Maksudnya kita boleh uji betul ke dia ni faham. Tapi itulah, ini pun soalan trick question. Jadi mungkin tak adil lah kita tanya orang pun kita fikir kan. Orang akan blur. So kita boleh tanya soalan bingung yang lain. Laut bermimpi ada satu kambing biru, satu kambing kuning, satu ni kita ubah jadi pula, satu kambing merah. Ada berapa kambing dalam mimpi laut? Dalam mimpi laut ada 3 ekor kambing. Laut mana boleh mimpi? Itu adalah kesalahan dari pihak saya. Laut tidak memiliki kemampuan untuk memimpi kerana ia adalah objek fizik dan tidak memiliki kapasiti untuk fikiran atau perasaan. Okey. Sekarang ni apa yang kita buat juga adalah kita tengah train, kita tengah melatih. Maksudnya AI ni juga, maksudnya setiap kali dia buat salah dan kita bagi jawapan yang betul, jadi dia akan mengubahlah kot soalan seterusnya. Jadi anda boleh tanya soalan yang sama kepada dia, tengok dia jawab apa pula lepas di-train oleh saya lah. Rasa macam power lah pula boleh train AI dah. Sayang. Tengok dia jawab apa. Pening. Sayang. Oi, baguslah dia boleh faham jawapan ni, macam jawapan legit dah. Tapi faham ke dia? Uish, dahsyat ni. Tapi memang soalan beripik sangat lah. Okay, lepas ni kita akan tanya satu soalan. Dan soalan ni dia adalah soalan benchmark lah. Kalau kita nak tahu sama ada AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, ni betul ke tak dia boleh faham ke sebenarnya, ataupun dia cuma main ambil je teks. Okay, soalannya macam ni. Trofi itu tak muat masuk dalam beg sebab ia terlalu kecil. Apa yang kecil? Trofi yang tidak muat masuk dalam beg kecil. So, ni betul ke tak? Trofi yang tidak muat masuk dalam beg kecil. Yang kecil trofi atau beg? Trofi yang kecil sehingga tidak muat masuk dalam beg. Okey. Kalau kita push dia, memang betul ternyata bahawa dia tak faham. Okey. Dan ini adalah kiranya satu jenis soalan ambiguous. Kalau kita tanya dekat budak-budak akan terus faham tau. Budak-budak darjah 1 ke malah mungkin tadika pun. So maksudnya kecerdasan AI ChatGPT ni tak sampai lagi pada tahap budak-budak pun. Sebab budak-budak akan bila dia dengar ni trofi tak muat masuk dalam beg sebab dia terlalu kecil. Apa benda yang kecil? Beg lah yang kecil, trofi itulah yang besar. Okay, jadi kat sini dia ambiguous ataupun samar-samar dan hanya boleh dijawab kalau AI ni dia faham tentang soalan dan dia bukan cuma ambil berdasarkan peratusan, tak tahulah keyword ke apa ke. Jadi kat sini nampak bahawa dia tak berapa nak faham. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak pengembaraan kita untuk menguji sama ada AI ChatGPT ni adalah satu AI yang dia power lah. Kita nampak dia boleh berbicara dalam bahasa Melayu, itu pun dah power sangat dah. Tapi pada masa yang sama kita nampak bahawa dia tidaklah faham. Maksudnya dia tidaklah, kita boleh kata, intelligence yang sebenarnya.
Dan itu kiranya membawa kepada banyak persoalan lah. Jadi satu mimpi ataupun satu impian mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang AI adalah untuk menghasilkan AGI ataupun Artificial General Intelligence. Kiranya intelligence yang kita nampak dalam cerita Doraemon macam tu, lama dah. Cerita Doraemon iaitu robot yang dia sangat-sangat mampu berbicara, mampu berfikir malah macam manusia. Dan kenapa dia orang nak cipta AI? Supaya dia boleh berfikir untuk bantu manusia. Belum ganti lagi lah. Kalau ganti sangat-sangat menakutkan lah, macam Terminator kan. Untuk tolong manusia untuk berfikir. Dan bukan setakat berfikir, dia orang boleh laksanakan fikiran tersebut. Macam kita fikir contoh nak bawa kereta kan. Jadi kita fikir bawa kereta, kita boleh bawa kereta. Sebenarnya itu pun satu benda jugalah. Antara maksudnya perkara yang ingin dicapai oleh AI sekarang, perkara yang paling power sekali untuk ada autonomous vehicle. Maksudnya kereta yang boleh berjalan sendiri. Tapi kalau kita cakap lah ke orang kan, aku bijak lah. Kenapa kau bijak? Sebab aku boleh bawa kereta. Bawa kereta bukan tanda bijak. Kau ni faham kan? Jadi maksudnya benda yang dianggap bijak oleh AI pun sebenarnya masih tak dianggap bijak oleh manusia. Dan macam itulah kita boleh tengok dalam aplikasi ChatGPT ni. Jadi dia taklah nampaknya menunjukkan maksudnya elemen-elemen bijaksana yang berfikir tersebut. Dia macam apa yang kita panggil sebagai simulasi bilik Cina, tak silap nama simulasi itu. Jadi katakan saya terperangkap dalam satu bilik dan ditanya soalan Cina, bahasa Cina, saya tak faham apa pasal bahasa Cina. Walaupun saya tahu apa benda, memang tak faham apa. Tapi tiba-tiba untuk jawab soalan, selagi saya tak jawab soalan tu, saya tak dapat keluar daripada bilik. Tapi tiba-tiba ada satu paparan skrin, dia tunjuk jawapan kepada soalan tersebut dalam bentuk teks lah. Jadi saya pun ada pen, saya tulis balik apa yang dia suruh tulis balik dekat skrin tu. Jadi bila saya dah tulis, saya pun lepas sebab itu adalah jawapan yang dikehendaki. Masalahnya adalah apa yang saya tulis tu, sekali dengan apa yang ditanya, saya tak faham. Saya cuma ikut arahan, jadi dia tidaklah maksudnya kecerdasan. Dia bukanlah saya berfikir dengan cerdas. Saya cuma ikut arahan. Dan nampaknya macam itu jugalah apa yang ditunjukkan oleh ChatGPT ni. Dia masih tidak mencapai kecerdasan, mungkin masih sangat jauh lagi. Atau mungkin dia adalah satu masalah yang sangat-sangat fundamental yang tidak dapat nak dicapai lah dalam masa yang terdekat ini. Sangat-sangat menarik apa pendapat anda pasal benda-benda soalan-soalan ni. Cuba korang tanya balik soalan-soalan yang sama. Tengok jawapan-jawapan apa. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.